berasaskan prinsip mendahulukan rakyat, kerajaan dengan ini memutuskan supaya satu sistem pencukaian menyeluruh dan saksama perlu segera dilaksanakan bagi manfaat seluruh rakyat Malaysia. Sehubungan itu, kerajaan mencadangkan cukai jualan dan cukai perkhidmatan atau sales tax and services tax dimansuhkan. Dua cukai yang dimansuhkan ini pula akan digantikan dengan satu cukai saja yang dikenali dengan cukai barang dan perkhidmatan atau goods and services tax atau GST. Ringkasnya perlu saya tegaskan bahawa GST bukanlah cukai tambahan baru. Realitinya, kadar inflasi kini adalah pada tahap yang rendah di paras 2%. Kerajaan yakin inilah masa yang terbaik untuk melaksanakan GST kerana kadar inflasi adalah minimum dan terkawal. Dengan pelaksanaan GST, kerajaan dapat menangani banyak kelemahan dalam sistem pencukaian sedia ada. Sebagai contoh, pada waktu ini, sekiranya kita membeli minuman berkarbonat di restoran, tanpa kita sedari, kita telah membayar 2 kali cukai, iaitu cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Dalam bahasa mudahnya, untuk difahami oleh semua, dalam sistem GST ini, pengguna hanya perlu membayar 1 kali cukai sahaja. Realitinya juga, perubahan harga barangan atau perkhidmatan apabila GST dilaksanakan adalah amat minimum. Malahan ada harga barangan yang akan menjadi lebih mudah bergantung sama ada ianya adalah barangan asas atau tidak. Kerana itu, kita berasa kecewa apabila sesetengah pihak mengambil kesempatan dengan mengelulukan orang ramai terhadap kefahaman GST. Mereka mengatakan apabila GST dilaksanakan, kononnya semua harga barang akan melambung naik dan rakyat terutamanya golongan berpendapatan rendah akan menanggung beban. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, lebih 160 buah negara di dunia telah pun melaksanakan GST. Ini menunjukkan bahawa GST adalah satu sistem pencukaian yang terbaik setakat ini yang terbukti berkesan. Sekira GST ini memudaratkan rakyat dan negara, masakan majoriti negara di dunia telah menggunakan pakai sistem pencukaian ini. Hampir semua negara maju telah lama melaksanakan GST atau VAT atau cukai nilai ditambah. Malah negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Filipina, Laos dan Cambodia telah melaksanakannya. Malah negara-negara kurang membangun pun seperti Burkina Faso, Burundi, Zimbabwe, Rwanda dan Kenya telah pun melaksanakan GST. Di pihak kerajaan pula, perundangan GST, sistem komputeran, latihan pegawai, kemudahan infrastruktur GST dan pelan komunikasi yang menyeluruh telah pun disediakan. Untuk makluman ahli yang berhormat, cadangan model GST akan dilaksanakan di Malaysia adalah seperti berikut. Pertama, GST akan berkuat kuasa mulai 1 April 2015, iaitu kira-kira 17 bulan dari sekarang. Kadar GST yang ditetapkan adalah sebanyak 6% berbanding dengan kadar cukai jualan iaitu 5 dan 10% dan cukai perkhidmatan pada kadar 6%. Kadar GST ini merupakan yang terendah di kalangan negara ASEAN, di mana Indonesia, Vietnam, Cambodia, Filipina dan Laos menggunakan GST pada kadar 10% dan Singapura dan Thailand pada kadar 7%. Kedua, Tuan Yang Putra,
Usahlah bimbang, janganlah risau. GST tidak dikenakan atas barangan makanan asas seperti beras, gula, garam, tepung, minyak masak, kacang dal, cili, rempah ratus, ikan masin, pekasam, cencaluk, gudu sekalipun belacan. Ketiga, bekalan air pipe dan 200 unit pertama elektrik sebulan bagi pengguna domestik tidak dikenakan GST. Keempat, perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan seperti pengeluaran pasport, lesen, perkhidmatan kesihatan, pembelajaran di sekolah tidak dikenakan GST. Kelima, perkhidmatan pengangkutan seperti perkhidmatan bas, kereta api, LRT, taksi, ferry boat, tol lebuh serta perkhidmatan pendidikan dan kesihatan dikecuali dari GST. Keenam, jual beli dan sewaan rumah kediaman serta perkhidmatan kewangan yang terpilih juga dikecualikan dari GST. Tuan Yang Ketua, apabila GST dilaksanakan kelak, kerajaan akan memberi pelbagai bantuan sokongan semasa peringkat peralihannya seperti berikut. Pertama, bantuan tunai secara one-off sebanyak RM300 kepada penerima isi rumah BRIM. Kedua, kadar cukai pendapatan individu akan dikurangkan 1 hingga 3 mata peratusan untuk semua pembayar cukai bagi menambah pendapatan boleh guna. Dengan pelaksanaan langkah ini, seramai 300,000 orang yang kini membayar cukai pendapatan tidak lagi perlu membayar cukai. Umumnya, golongan berkeluarga yang berpendapatan RM4,000 sebulan tidak lagi mempunyai tanggungjawab cukai. Pembayar cukai sedia ada yang lain juga akan menikmati penjimatan bayaran cukai. Ketiga, struktur cukai pendapatan individu akan disusun semula untuk menjadikan negara lebih kompetitif di samping mengekal dan menarik bakat serta tenaga mahir dalam negara. Bagi memastikan struktur cukai lebih progresif, pendapatan bercukai pada kadar maksimum dinaikkan daripada RM100,000 kepada lebih RM400,000. Kadar cukai maksimum kini 26% pula dikurangkan kepada 24.5% dan 25%. Langkah-langkah tersebut akan berkuat kuasa mulai tahun 2015.